nombor 1, rajah di bawah menunjukkan dua segitiga PQR dengan XYZ. Okey, mana PQR? Okey, PQR dengan XYZ. Diberi bahawa kedua-dua segitiga PQR dan XYZ ialah kongruen. Okey, dia kata dia kongruen. Dia kata PQ sama dengan XY. Okey, jadi PQ sama dengan XY. Okey, nyatakan ciri-ciri lain yang terlibat jika setiap berikut digunakan. Okey, jadi A, sisi, sudut, sisi. Okey, bila dia kata sisi, sudut, sisi, sebenarnya benda ni macam kita bayangkan sebelah-sebelah. Jadi, macam sisi, sisi, sudut, dia mesti sebelah-sebelah. Kita bayangkan yang ni, dia sebelah-sebelah. Okey, kita kena tahu PQ ni, ini melambangkan sisi, betul? Sudut ni ialah yang inilah tengah ni, dia punya sudut. Okey, sisi, sudut, sisi. Lepas sisi, okey, dia akan pergi sudut. Okey, mana sudut yang sama? Kita tengok segitiga ni, nampak sudut yang sama. Yang ni sama dengan yang ni, betul? Jadi ini, bila cakap pasal sisi, sisi yang sama, PQ sama dengan XY. Ni. Lepas tu, sudut yang sama, kita tengok yang ni, XYZ. Jadi, XYZ sama dengan PQR. Okey, dan sisi, sudut, sisi. Yang ni mesti sisi balik. Nampak? Ni sisi, ni sudut, ni. Kemudian ni mestilah sisi. Jadi, sisi yang lepas sudut ialah QR. Nampak? QR sama dengan YZ. Yang ni sisi balik. Okey, lagi satu sisi, sudut, sisi. Tadi sini sisi kan? Tadi kita pergi sebelah. Yang ni kita pergi sini, betul? Okey, tadi kita kat sini kan? Tadi kita pergi dekat sebelah kiri. Kita boleh juga pergi sebelah kanan. Nampak? Kita pergi sini. Sisi, dia akan pergi sudut sini. Sisi, dia akan pergi sudut sini. Nampak? Asalkan lepas sisi, pergi sudut. Jadi, yang ni memang dah bagi tadi. PQ sama dengan XY. Lepas tu, sudut yang sama ialah QPR. 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 QPR sama dengan YXZ. Lepas tu, lepas dah sisi, sudut, dia akan pergi sisi balik. Kan dia dah lalu sudut, dia akan sisi. Sisi ni ialah PR. Sisi lepas dia lalu sudut ialah XZ. Dan PR sama dengan XZ. Jadi macam biasalah yang ni PQ. Nampak? PQ ni QP pun sama juga. PQ sama juga dengan QP. Kalau terbalik ni tak apa. Asalkan yang ni sudut dekat tengah ni sama. Yang ni tak apa terbalik. Yang sudut dekat tengah ni mesti kena samalah. Sebab PQR sama juga dengan RQP. Macam tu. Okey, settle. Okey, sekarang B ni sisi, sisi, sudut. Okey, sekarang sisi, sisi, sudut. Okey, SS semua kan. Sisi yang dia bagi PQ. Okey, mana? PQ dengan XY. PQ dengan XY. Okey, dia kata sisi. Lepas sisi mesti sisi lagi. Dia mesti sebelah-sebelah. Sisi sebelah dia. Okey, kalau kita ambil PR, yang ni mesti sisi yang sama. Sisi yang sama dengan PR ialah XZ. Okay. Sekarang mula-mula sisi yang pertama dia dah bagi. Jadi kita kena start dengan dia bagi kan. Lepas tu dia akan pergi PR sama dengan XZ. Nampak? Sisi yang sama. Kita boleh nampak yang ni dengan yang ni sama. Okay. Lepas dah pergi sisi, lepas sisi mesti pergi sudut. Lepas tu sudut yang ada sinilah. Nampak?
PRQ. Dan PRQ okay, sama dengan sudut PRQ sama dengan sudut XZY. Nampak tak macam mana dia susun? Dia asalkan sebelah-sebelah mesti ikut turutan sisi-sisi sudut. Nampak? Sisi-sisi sudut. Okay. Okey. Tadi kita dah ada sisi betul. Tadi kita pergi PR. Tak semestinya kita pergi PR sebab kita tengok dia ada dua jalan. Kalau kita nak buat sini pun boleh. Daripada pergi PR dia pergi QR. Tapi kalau pergi QR sini mesti YZ. Nampak? Ini samalah PQ sama dengan XY. Sisi kemudiannya ialah QR. QR sama dengan YZ. Sisi. Lepas tu sudut. Sudut yang lepas tu, nampak? Lepas dari sini, ini yang pertama betul. Yang ni yang kedua, sisi. Yang ketiga mesti sudut. Sudut dekat sini. QRP. QRP sama dengan, okay, dari sini 1, 2, 3 lalu sini. Nampak? Sudut ni ialah sudut YZX. YZX. Okay. Jadi macam biasalah kalau terbalik PR sama dengan RP pun boleh. XZ sama juga dengan ZX pun boleh. Sudut ni asalkan tengah ni sama. Kalau korang tak buat PRQ, buat QRP pun boleh. Yang ni kalau tak buat XZY, buat YZX pun boleh kan. Sebab kalau kita ada sudut sini, A, B, C, kita pun tahu sudut A, B, C sama juga dengan sudut C, B, A. Okey, dua-dua ni jawapannya sama. Okay, nombor 2, rajah di sebelah menunjukkan satu segitiga ABC. Okay, kita ada segitiga ABC. Diberi bahawa satu lagi segitiga PQR ialah kongruen. Bila cakap pasal kongruen, kita tahu dia punya sisi sama, dia punya sudut pun sama. Walaupun kedudukan tak sama. Sisi sama, sudut sama walaupun kedudukan tak sama. Okay, dia kata nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang terlibat jika Okey, nampak tak dia bagi yang ni. Macam yang sebelum ni, nampak tak? Yang sebelum ni saya kata dia punya ciri-ciri ni kita tengok sebelah, betul? Sebelah. Kalau kita tengok A ni, AB, PQ, dia tengah cakap pasal sisi. Okey. BC, QR, dia pun tengah cakap pasal sisi. AC, PR, nampak AC sama dengan PR pun dia tengah cakap pasal sisi. Kalau sudut, kita nampak bawah ni ada bentuk sudut. Ini ialah dia punya sifat kekongruenan dia, sisi, ataupun kalau kita tengok balik tadi, AB dengan PQ. Okay, AB dengan PQ. Lepas tu BC dengan QR. Lepas AB, dia pergi BC. AB, lepas tu dia pergi BC. Ni yang pertama, ni yang kedua. Jadi sisi. Yang ketiga, dia pergi AC. AC sama juga dengan CA. Betul? Jadi sudut. Okey, B. Dia kata AB sama dengan PQ. Dia tengah cakap pasal AB yang pertama. Lepas tu dia kata sudut ABC. Jadi sudut ABC dekat sini
sudut ABC sama dengan sudut PQR. Okey. Jadi kedua dia tengah cakap. Mula-mula dia cakap pasal sisi. Lepas tu dia cakap pasal sudut. Okey. Lepas tu sekarang BAC sama dengan QPR. BAC ni. Okay. Nampak tak? Dia punya trik dia. Okay. Kita mula dekat sini. Lepas tu yang kedua dekat sini. Lepas tu yang ketiga ni dia tengah cakap pasal BAC. Jadi BAC dekat sini. Nampak? Jadi yang ketiga sudut ni. Patutnya dia kena sebelah. Tapi yang ni dah bukan sebelah. Nampak tak? 1, 2. Lepas 2 patut pergi sini. Nampak? Patut pergi BC ataupun yang ketiga patut pergi BC. Ataupun sudut BCA. Tapi dia dekat sini. Nampak? Jadi maksudnya dia ni tak boleh jadi. Dia tak boleh jadi sisi sudut. Sebab dah tak balik. Dah terbalik. Dia mesti sebelah. Kalau kita tengok balik. Dia boleh jadi sudut. Sisi sudut. Baru dia sebelah. Nampak tak? Dia akan jadi sudut. Sisi sudut. Di mana ianya ialah sudut ni A. Kenapa A? A ni sebenarnya angle lah bahasa Inggeris. Sudut, sisi, sudut. ASA. Ni macam tu. Sebab yang ni semua sudut. Bila semua sudut, kita tengok 1, 2, 3 memang sebelah-sebelah lah. Tapi yang bawah ni, bila kita tulis 1, 2, 3, dia dah tak boleh sebelah-sebelah. Sebab, okay, sisi dekat sini, sudut dekat sini, tiba-tiba sudut dekat sini. Kalau dia sebelah-sebelah, patutnya sudut yang ni yang kita ambil. Ataupun garis yang ni yang kita ambil kalau dia sisi. Tapi bila kita buat balik, sudut dengan sini, kita boleh tengok hukum yang boleh sebabkan dia sebelah-sebelah ialah sudut, sisi, sudut. Jadi mana yang ni lah? Samalah kalau dari atas, sudut, sisi, sudut boleh. Dari bawah, sudut, sisi, sudut pun boleh.